Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma tahhir qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramai-ramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu maghrib macam ni, kita dipilih oleh Allah datang ke rumah Allah sembahyang fardu maghrib berjamaah. Ada setengah manusia dia tak dipilih oleh Allah pada waktu maghrib ni, dia duduk kat rumah, dia tengok TV dengan isteri dia, dengan anak dia, lepas tu makan-makan, dah makan-makan, rokok-rokok, dah rokok-rokok, berak-berak, dah berak-berak, tak lama mati. Entah, Ingatlah kita ni semua bakal-bakal jadi jenazah. Akhir hidup kita mati mati lah. Itu tadi aku tengah semayang, Allah bagi hidayah ke aku tengah-tengah semayang. Tengah-tengah semayang aku ingat mati. Itu mudah aku ingat mati. Kalau tengah-tengah semayang ingat maybe, habis aku kata macam mana lah, Kalau aku mati tengah semayang, aku kata beruntung lah. Kalau mati tengah buat benda yang tak baik, na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Lepas tu ulama' tasawuf, tadi yang zikir imam bawa tadi, zikir tasawuf tu, zikir nafas, tuan-tuan. Cuci hati, cuci nafas, cuci tubuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada nama wasi'ahu ilmullah. Ni zikir para wali, tuan-tuan, Walaupun kita ni ke wali, tuan-tuan, kita zikir yang para wali buat, insya-Allah kita akan jadi wali. Wali ni kekasih, tu wali Allah, kekasih Allah. Wali bini, kekasih bini. Wali band, kekasih muzik, tuan-tuan, dia wali ni banyak, tuan-tuan, wali ni banyak. Lepas tu penduduk-penduduk syurga ni semuanya wali Allah, semuanya kekasih Allah, tuan-tuan. Lepas tu ahli tasawuf ni, dia orang ahli-ahli sufi ni, dia bila melihat benda-benda haram ni, bila melihat benda-benda haram yang tak sengaja, yang tak sengaja, bukan sengaja, yang tak sengaja, tuan-tuan kena muhasabah, muhasabah. Ini baru mukadimah, belum start tuan-tuan, baru mukadimah. Sebab pembayarannya 1 jam, ceramah sejam tuan-tuan. Bila kekasih Allah ni, orang yang dekat dengan Allah, hamba yang bertakwa, kekasih Allah, bila dia melihat benda-benda haram, perempuan buka aurat dekat TV, pemberita perempuan buka aurat dalam TV, perempuan yang berjoget-joget, bertitok-titok dalam media sosial, di IG, di tepi jalan, berjalan di pasar malam, di pejabat, semua. Kalau orang yang dia ni hamba Allah yang bertakwa, hatinya ada Allah, bila dia melihat perempuan-perempuan yang buka aurat, dia melihat bukan dengan sengaja, dia dengan tak sengaja, hatinya bergoncang ni maksudnya dia takut ke Allah. Ya Allah, aku dah lihat benda haram hari ni. Ulama tasawuf cakap apa? Bila kita tengok benda haram, tertengok, bukan saja tengok ni, tuan-tuan, tertengok, dia tak ada apa-apa, orang ni tak ada iman, tuan-tuan. Kena banyak muhasabah. Ada dekat TV tu kita tengok biasa je orang buka aurat selambut, orang ni iman dia teruk sangat, tuan-tuan. Iman dia teruk sangat. Kalau orang yang dia ada Allah dalam hatinya, bila melihat benda haram, dia kata, ya Allah, Allah dah marah kat aku, tuan-tuan, Allah dah marah kat aku ni. Allah bagi aku tengok benda yang tak elok, Allah bagi aku tengok benda yang haram, tuan-tuan. Itu yang berlaku pada zaman aulia, seorang wali Allah, seorang kekasih Allah, dia terlihat betis kawan isterinya, betis ni belum peha, betis, dia terlihat, dia masuk rumah, dia baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, sampai buta mata dia, tuan-tuan. Ni hebatlah kekasih Allah, tuan-tuan. Ingatlah, jangan kita buta mata dekat dunia, mata tu buta sampai tak boleh melihat kitab Al-Quran. Jangan sampai mata kita buta dekat dunia, kita tidak boleh melihat mak ayah kita dan kasih sayang. Jangan mata kita buta dekat dunia ni, Allah butakan mata tentang akhirat. Maksudnya dia tak boleh nak melihat rumah Allah dengan kasih sayang, dengan maksudnya dengan dia bersyukur ke atas Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan, malam ni tazkirah aku dengan bertajuk bab perihal manusia bangun daripada kubur. Sebab kita ni calon-calon akan bangun daripada kubur, tuan-tuan, bukan bangun tempat tidur, bangun daripada kubur. Sebab kita ni akhir hidup kita akan tinggal di kubur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Ini kitab tua, tuan-tuan. Kitab ni dekat tangan tok guru aku, wallahu alam berapa puluh tahun. Dekat tangan aku ni dah 15 tahun, tuan-tuan. Tok guru aku wafat meninggal dunia umur 73 tahun. Pada malam Jumaat lepas maghrib.
Ya, apa itu ulama-ulama ni Allah bagi mati, Allah wafatkan dia dalam keadaan hari yang baik. Dalam hadis sebut, sesiapa yang meninggal dunia pada hari Jumaat, siangnya atau malamnya, jasadnya tak reput. Ni kelebihan orang mati hari Jumaat. Yang orang mati dalam beriman, dan perempuan yang mati dalam keadaan mengandung, dan matinya ulama-ulama akhirat. Ya, ulama akhirat bukan ulama dunia, ulama akhirat. Faham ulama akhirat. Kulil haqqa walau kana murra, ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Dia berani berkata benar walaupun orang tak suka, siapa tak suka sekalipun. Tuan tengoklah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berdakwah menyampaikan Islam, orang baling dengan tai. Dengan tai tuan. Ya, bukan baling dengan duit, dengan tai. Malam ni aku ceramah orang AJK Surah baling dengan duit, bagi duit tuan. Ya, bagi duit. Baling dengan tai. Dia naik unta, orang tarik dia, jatuh koyak baju dia. Dia lalu di pekan, di bandar, orang panggil Muhammad gila, Muhammad Ali Sihir. Sebab apa? Nak sampaikan Islam. Sebab itu siapa buat kerja agama, sampaikan Islam, jangan takut, ya. Jangan takut buat kerja agama. Tapi kena ingat, bila buat kerja agama, dia akan dapat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah uji? Kekasih Allah ni, ya, yang hamba Allah yang Allah kasih, yang Allah sayang, Allah akan uji. Termasuklah kita kalau dekat rumah, bini kita marah-marah, ya, menjerit sana, menjerit sini, baling sana, baling sini, itu tanda Allah sayang hamba Allah yang bergelar suami. Allah nak uji iman dia. Faham? Ya, bini kita marah, kita relax jelah, tuan-tuan. Ya, relax, cool. Ya. Kalau boleh dia baling pinggan, baling cawan, boleh elak, elak. Kalau tak boleh elak, keluar rumah, tuan-tuan. Ya. Bukan semua orang dapat ujian, tak semua orang. Sebab bumi ni, dunia ni adalah bumi ni tempat ujian. Sebab nak masuk syurga ni kena ada ujian. Bukan masuk tuan-tuan. Penduduk syurga dia orang yang sabar, orang yang bertakwa, orang yang sabar, orang yang bertawakal, ya. Penduduk syurga. Tuan-tuan buka kita tak tahu. Kita Bidayatul Hidayah, kita Penawar Bagi Hati, kita yang lain, ya. Ulama-ulama tasawuf je ke apa? Ya. Sebab tu bila belajar fiqh tak boleh lari tasawuf, dia kena masuk tasawuf. Bila belajar fiqh dan tasawuf, dia tak boleh lari, maksudnya kena masuk tauhid. Kalau tiga ilmu ni tak ada, contoh ambil fiqh je, tasawuf tak ambil, orang ni sesat. Ambil tasawuf je, fiqh tak ambil, orang ni jahanam. Ambil fiqh tasawuf je, tauhid tak ambil, lagi orang ni jahanam terus, tuan-tuan, ya. Kena ngaji betul-betul, tuan-tuan. Macam semayang ni, makrifat Allahu Akbar, ya. Makrifatullah. Bila dalam semayang, pergerakan fiqh, ya. Dalam semayang khusyuk, tasawuf. Itu dia rukun, ya. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Itu semayang, kena ngaji. Dengar ni abang sadu. Ya, badan je sadu, tak belajar buat solat, Allah tak terima semayang. Semayang memang sah, dengar ni, faham, ya. Takbiratul ihram tu niat dia berapa, syarat takbiratul ihram tu syarat dia berapa, berdiri tu syarat berapa, rukuk berapa syarat, tidak rukuk, sujud, tahiyat, salam berapa syarat, semua ada dalam solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Kalau orang ni semayang ilmu tak ada, walaupun janggut panjang, ya, kayu suging kau panjang, ya, semayang tak ada, tuan-tuan, ni dipanggil iman taklid. Kalau semayang ilmu tak ada, tuan-tuan, ya. Iman taklid ni orang ni ikut-ikut. Orang macam ni, tuan-tuan buka dalam kitab Darus Samin, kitab dalam risalah tauhid. Mereka ni akan dihisap oleh Allah di padang mahsyar, dan mereka ni akan diazab, akan dimasuk dalam api neraka Allah. Tengok dalam berapa tahun, ya, atas perintah Allah, dah selesai diazab dalam api neraka Allah, barulah dimasuk dalam syurga Allah. Kenapa? Dia beramal, ilmu tak ada. Mardud, tahu mardud? Tak diterima, ditolak. Itu pentingnya ilmu. Talibul ilmi faridatun, fardu bukan sunat, faridatun ala kulli muslim muslimat. Ala tu atas, tuan-tuan, ya. Wajib belajar. Tambah duduk rumah dekat-dekat ni. Dia dengar, dia tahu tak datang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, matinya mereka, dan kita tak sebut mati, keluarnya mereka daripada dunia, maksudnya mati, ya. Mereka dikhawatiri tidak beriman. Nampak ni, ya. Dalam 1000 mati boleh sebut Allah 1000 seorang. Tuan-tuan, 1000 seorang. Ni bukan cerita dongeng, ni hadis sahih, 1000 seorang, ya. Baiklah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kata Allah ni, ya. Allah yang berfirman, bukan YB,
Ya, bukan manusia. Ya, ni Allah sendiri yang bagi tahu dalam Al-Quran. Ya, kalam Allah. Yauma yunfahu fis suri fata'tuna afwaja. Ya, dalam surah An-Nisa. Ya. Iaitu di hari ditiupkan sangkakala dan kamu datang berbondong-bondong. Maksudnya ditiup sangkakala je, manusia ni mereka dah bangun daripada kubur, dia datang berbondong-bondong. Datang berbondong-bondong, mereka nak berhimpun di padang mahsyar. Berhimpun di padang mahsyar ni bukan macam dekat dunia ni, bukan macam dalam surah ni. Boleh relax-relax, boleh ikut, duduk tepi aircon, sambil tu boleh WhatsApp bini ya. Ya, jangan lupa malam ni abang dah makan ubat kuat. Bukan. Padang mahsyar ni tempat yang sangat menakutkan. Ya, tuan-tuan. Banyak kumpulan amal soleh. Tuan-tuan, orang yang selamat daripada mahsyar ni siapa? Hamba Allah yang suka baca Al-Quran. Hamba Allah yang suka datang ke masjid, ke surau. Hamba Allah yang rajin sedekah. Selamat daripada mahsyar. Padang mahsyar ni tak ada Fok Panda. Sorry lah bro, Fok Panda tak ada. Faham nak order COD tak boleh di padang mahsyar. Dalam hadis sebut ni hadis sahih. Mereka dah berdiri di padang mahsyar 1000 tahun. 1000 tahun berdiri di padang mahsyar. Tak kira lah masa kat dunia dia menteri ke, wakil rakyat ke, ustaz ke, pegawai kastam, pegawai polis ke, pegawai JPJ, tak kira pegawai apa, pegawai majlis daerah ke, siapa. Dekat dunia ni dia ada gelaran, dia ada pangkat. Masa di padang mahsyar tidak ada gelaran, tidak ada pangkat. Lepas tu tuan-tuan tengok dalam solat. Dalam solat, orang ni pangkat besar lah, rumah besar lah, kereta dahsyat lah, ada pengawal lah apa. Bila semayang, semua sama dalam saf. Tuan-tuan tengok. Hebat macam mana? Tetap sama. Tuan-tuan tengok orang buat haji, buat umrah. Hebat macam mana? Semua pakai kain ihram. Ya, tuan-tuan. Ya. Lepas tu kita ni hamba. Hamba ni 4 sifat. Bodoh, hina, fakir, lemah. Ni hamba 4 sifat. Ya, lepas tu nak kenal Allah, kenal diri. Kenal diri, dia kenal Allah. Tuan-tuan. Ya, pada kita ni bodoh. Ya, mana ada pandai, bodoh tuan-tuan. Ya, itu dalam solat tu ada sujud syahwi. Kita ni kadang lupa, ya. Manusia mudah lupa. Faham tuan-tuan. Dan kita ni pakai tak doa. Doa semua 2 tangan. Ada orang doa 1 tangan ada. Aku orang kaya, ya. Kereta private doa 1 tangan lah. Semua doa 2 tangan. Tuan-tuan, hebat macam mana? Letak 2 tangan. Ya. Kiblat malaikat, kiblat doa di atas. Tuan-tuan, ya. Kiblat kita di Baitullah. Lepas tu doa ni kena sungguh-sungguh. Angkat tangan ni harus ya. Harus angkat tangan, tapi hamba yang beradab, kalau baca dalam kitab tasawuf, orang yang hamba yang beradab ni, dia berdoa, dia bersungguh-sungguh minta kepada Tuhan dia. Raja, segala raja minta. Mana ada doa kuat hidung? Minta masuk syurga, doa kuat hidung. Minta anak duduk pesa, doa kuat hidung. Busuknya orang. Allah ni tuan-tuan yang bagi kita nafas, fikir ya. Itu yang kat hospital yang Allah dah tarik nikmat nafas, dia orang pakai oksigen. Orang yang dah ditarik nikmat mata, dia pakai cermin mata. Allah dah tarik nikmat mata. Faham Allah dah tarik nikmat makan, dia tak boleh makan daging, tak boleh banyak makan gula. Allah tarik. Orang yang dah Allah dah tarik nikmat berak, tak boleh berak dengan sempurna, dia pakai beg tai. Berak ni sedap tuan-tuan. Sedap berak. Sedap. Berak ni nikmat. Tengok kita dengan berak, bini panggil, "Bang, abang. Kacak." Nampak? Tengah fi baru nak takat. Berak ni nikmat. Jangan sampai Allah tarik nikmat berak. Ya. Tapi kalau bab tentang dalam hukum fiqh, hukum wadainya mani'ul asbab, tegahan bagi bersebab. Ya. Dia ada beg tai, dia ada tai di pinggangnya, gantungnya beg tai. Adakah orang ni wajib sembahyang? Tetap wajib sembahyang. Orang ni di dalam darurah. Ya. Sembahyang tak boleh tinggal, tuan-tuan. Akhir zaman banyak orang yang tak sembahyang. Ya, bersuka-suka tak sembahyang, konvoi motor kadang ada yang tak sembahyang. Yang sembahyang, yang dia ni tak sembahyang. Ya, kayu basikal kadang tak sembahyang. Ya, ada yang tak sembahyang, ada yang sembahyang. Tengok iman dia, tuan-tuan. Ya, apa tak sembahyang? Na'udzubillahi min zalik, bukan Al-Quran. Apa firman Allah? Penduduk dalam neraka ni dia ada khos. Satu neraka ni bernama neraka Sakar. Neraka Sakar ni
bagi penduduk dalam tu, bagi penghuninya, iaitu bagi orang yang tak semayang. Host, bukan orang makan rasuah, bukan orang berzina, bukan orang merogol, bukan orang makan di masjid, bukan orang duk tipu orang. Dia dalam ni ditanya, kenapa tu masalakakum fi saqar? Kenapa kamu dalam neraka sakar? Dia jawab, aku lam nakum minal musallin. Aku dalam neraka sakar ni, dihumban dalam neraka sakar ni sebab kami ni tak semayang. Aku tak semayang. Jangan tak semayang. Jangan lewat-lewatkan semayang. Kadang tengok-tengok TV sambil lewat semayang. Tengok TV malam-malam sampai semayang isyak pukul 12, semayang isyak pukul 1, ya. Dia AJK suruh semayang isyak pukul 1, ya. Busuknya orang, ya. Bukan suruh sini, suruh tempat lain, tuan-tuan, ya. Dekat Rusia sana, tuan-tuan, ya. Ingat tu, tuan-tuan. Kita belajar kita tasawuf, ya, tasawuf. Apabila kamu ditegur oleh seseorang itu, walau apa ni serokok, busuknya. Itu tanda Allah menegur orang tu, Allah hantar orang menegur dia. Tuan-tuan, tasawuf di sini, tuan-tuan. Dia baca dalam kitab tasawuf. Dalam hati ada hati, orang yang ada hati berhati-hati. Tu. Dia panggil qalbun syakirun, hati yang bersyukur, hati fawaid, hati lab, hati qalbun, hati sudut. Dia setiap jantung ni, hati ni dia ada tempat-tempat dia. Itu belajar dalam kitab tasawuf. Dekat jantung ni dia ada pokok ilmu, pokok iman, pokok amal. Ya, jangan dimasukkan racun-racun dosa tu. Bila dia masuk, habis dia makan 3 pokok. Bila dia makan 3 pokok, orang ni rosak. Itu yang orang ahli tasawuf ni suka berzikir. Dia berzikir, ya. Ya Allah, 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 ya Allah. Itu dia masuk suluk. Tarikat ni perjalanan. Macam ni tarikat ya. Perjalanan untuk mendalami tentang ilmu fardu ain. Tapi kena ingat, isteri tu berzikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suami panggil, Yang abang haus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini isteri yang bodoh. Dia sibuk berzikir. Zikir tu asalnya dia jatuh sunat. Tapi menyahut panggilan suami adalah wajib. Faham? Kita kena faham tu. Sama juga anak. Anak ni dia semayang sunat, semayang fardu lain. Semayang fardu lain. Itu tengah buka hukum fiqah. Fiqah ni faqih fiqah terbahagi 2 zumrah. Zumrah ni cakap Arab. Dia ada taklifinya, ada wada'inya, tuan-tuan. Taklifi haram, batal, harus, wajib, sunat dekat sini. Wada'inya manik cakap Arab. Tuan-tuan rujuk dengan ustaz-ustaz bahasa Arab. Ustaz yang mahir bahasa Arab. Aku tak mahir bahasa Arab, tuan-tuan. Yang tahu ini enteng untek kuda halal haram. Tu tuan-tuan. Rujuk ustaz yang mahir bahasa Arab. Dia ada manik ni tegahan. Mim alif nun ain, manik. Mani'ul hukum, mani'ul asbab ada kat situ. Dia pecah darurah, ada musyaqqah, ada rahsah kat situ. Inilah. Semayang sunat, asalnya sunat. Bila mak panggil, wajib berhenti, kata ulama. Menyahut panggilan mak. Sebab semayang tu sunat, berbeza semayang fardu. Ingat tu, dengar ni anak. Sekarang anak ramai lawan mak apa tengok malam ni. Mana ada budak-budak muda? Semua budak-budak tua nak mati Mana budak-budak muda? Takkan taman ni tak ada budak muda, tuan-tuan? Takkan tuan-tuan tak ada anak? Nanti akan ditanya oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Allah dakwa bapak, kenapa anak kamu bodoh? Kenapa anak kamu tak semayang? Kenapa anak kamu tak datang semayang fardu maghrib berjamaah? Tak berani nak tegur, motorway suku aku dia bayar. Akan ditanya oleh Allah. Kita buka dalam bab tentang hadis yang 4 lelaki diseret, dihumban dalam api neraka Allah. Pertama, ayah membiarkan anak-anaknya, bab tentang segi hukum dan hakam. Yang kedua, suami membiarkan isterinya, ada yusla yadkhulul jannah. Suami yang membiarkan isterinya buat benda-benda haram. Termasuklah isteri keluar daripada rumah, dia pergi kerja bagaimana, suami biarkan dia buka aurat. Tambah pada sekarang isteri yang bertiktok-tiktok, tuan-tuan. Lemah, bagi yang betul, lemah, banyak lemah kau, tuan-tuan. Kadang siap cakap dalam TikTok, suami kau ada kereta Honda, lemah,
Banyak cantik kau kadang orang macam ni berapa dia nak cari view tuan-tuan. Nak cari view, orang suka, orang like, dia sanggup masuk neraka tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, penduduk neraka ni ramai. Bukan sikit, ramai neraka. Tuan buka dalam hadis 50 wanita seorang lelaki, 999 penduduk neraka, seorang sahaja penduduk syurga. Itu yang lepas semayang fardu maghrib, semayang fardu subuh, Nabi bagi tahu dah, baca sungguh-sungguh Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Siapa baca tadi maghrib, seandainya namanya berada pada hari ini di pintu neraka, Allah padamkan nama. Ni bukan cerita dongeng, bukan hadis palsu, tuan-tuan. Nabi beritahu ni, tuan-tuan. Jangan tak baca, tak kira semayang musafir, semayang dekat rumah, semayang kat masjid, jangan tak baca. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Dalam surah Sajadah imam dah baca setiap pagi Jumaat. Tuan-tuan. Kami dah yakin, ya Allah, kami nak beramal soleh, kami nak sembahyang jemaah, kami nak sedekah, kami nak buat baik dengan suami kami bagi perempuan. Anak pula kami nak minta maaf dengan mak ayah, tapi tak boleh buat apa dah, ditinggal di alam barzah. Betul ulama suruh kita selalu pergi kubur untuk apa? Ingat mati. Tak nak sangat pergi kubur, mall selalu pergi mall. Tu suruh pergi mall belakang. Pergi mall. Pergi Maidin selalu, mall selalu, tapi pergi kubur tak nak pergi tiap hari, tiap minggu. Disuruh pergi pada hari Jumaat. Tuan-tuan, tiap hari Jumaat kena pergi kubur. Kenapa? Melatihkan diri ingat mati. Sebab kita akan mati. Tuan-tuan, kita akan mati. Kita hidup 2 kali ya. Hidup 2 kali ya. Hidup lahir daripada perut mak, hidup sekali dekat dunia ni. Dunia ni belajar tasawuf, dia fana. Fana ni musnah. Itu bila orang belajar tarikat, belajar zikir, la ilaha illallah, nafi isbat. Nafi isbat. Selain Allah tidak ada Tuhan, Allah saja Tuhan. Selain Allah tidak boleh memberi susah. Yang boleh memberi susah kan, yang boleh beri susah Allah. Bini aku tak boleh bagi susah. Bapa suami macam mana? Engkau tak boleh susah ke abang. Allah tu yang boleh bagi susah. Dia relax, dia cool, relax. Orang pun tak boleh bagi susah, Allah je yang boleh bagi susah. Ini zikir nafi isbat. Dia masuk dunia ni musnah. Tengah ada syair. Cintakan dunia, dunia akan musnah. Cintakan bunga, bunga akan layu. Cintakan manusia, manusia akan mati. Cintakan apa lagi? Apa lagi? Cakap apa lagi? Cintakan bunga, bunga akan layu. Cintakan manusia, manusia akan mati. Cintakan dunia, dunia akan musnah. Cintakan Allah, cinta yang hakiki. Sebab itu dalam ni ada kena ada Allah. Ini selalu kena sebut Allah. Pakai kasut, bismillahirrahmanirrahim. Buka kereta, bismillahirrahmanirrahim. Duduk, bismillahirrahmanirrahim. Buka handphone, bismillahirrahmanirrahim. Jawab sebelum bagi salam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Boleh? Tak saya balik rumah kan buat. Nanti bini kata kita gila. Buat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Letak kasut. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bini tanya, abang bila balik? Baru balik ya? Bismillahirrahmanirrahim. Baru balik ya. Abang nak apa? Teh tarik ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teh tarik. Gila dah laki aku gila ni. Orang yang gilakan Allah, orang yang rindukan Allah, dia gilakan Allah. Bila dia gilakan Allah, mulutnya tak berhenti sebut Allah. Macam kita, bila kita gilakan dunia, kita cintakan dunia, kita suka sebut dunia. Tapi orang yang macam ni, dia punya darjat tak sama dengan kita. Dia panggil darjat orang khawas. Faham? Orang khawas, ya. Orang awam lain, orang khawas lain, orang khawasul khawas lain. Tuan-tuan ya. Tapi tak cerita malam ni ya. Sebab itu tuan-tuan, orang yang mahir tasawuf ya, dia bidang tasawuf. Orang bidang fiqh dia lain, bidang tauhid dia lain. Sebab tu bila kita orang ahli tarekat, dia orang bukan ahli tarekat, orang ni ahli kedai kopi, dia tak boleh masuk bila dia bersembang dengan ahli tarekat. Begitu bila tengok orang berzikir beroyang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dia kata orang tu sesat.
Ya, tapi kalau buat TikTok tak sesat. Tak sesat. Tak sesat. Tak sesat. Yang pelik zikir sesat. Tuan-tuan. Kita kena ngaji ngaji sambil mati. Talibul ilmi, talibur rahmah. Penuntut ilmu, penuntut rahmat. Tuan-tuan jangan risau, malaikat Allah ni bertangan sayap. Ni hadis sahih. Turunlah malaikat daripada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tempat yang bahagia. Turun malaikat Allah, dia bertang sayap. Dia bertasbih, beristighfar pada penduduk bumi yang menuntut ilmu, yang duduk dalam satu majlis. Dalam hadis sebut apa? Satu hadis lagi hadis, apabila lalulah hamba Allah di tempat orang yang duduk di taman syurga dunia ni, taman syurga, dia lalu, apa kata Allah? Ni hadis kursi, tak aku dalam hadis kursi. Masukkan orang tu yang lalu, masuk sekali dalam golongan mereka. Masukkan mereka dalam golongan ahli penuntut ilmu, ahli zikrullah, masukkan mereka sekali. Mereka semua dalam rahmat Allah. Nampak ni kelebihan orang menuntut ilmu, tuan-tuan. Ni baru mukadimah tuan-tuan. Sabar. Dia belum sejam. Sejam kan orang mula batuk itu ada dinding tak? Dinding tumbang tuan-tuan. Aku dah ngajar dah 11 tahun. 11 tahun ceramah, bukan malam ni ceramah tuan-tuan. Ceramah di surau, di masjid, di pejabat, padang bola, tempat pelacuran aku pernah ceramah. Dalam kelab malam aku dah ikut kawan aku ceramah dalam kelab malam. Sampai dah orang bagi arak, kami kata kami tak minum arak, kami minum air fresh orange. Tuan-tuan, pergi berdakwah ni bukan kat surau masjid, berdakwah ni kena semua. Mana tempat kena berdakwah, tuan-tuan. Tu budak-budak lepak di tepi jalan duk main motor ke main gitar. Siapa punya kerja? Kerja AJK surau, pergi dakwah mereka. Bukan AJK surau dia isi okok di beranda. Bukan, tuan-tuan. Dakwah dia orang ni. Aku ni AJK surau taman ni, aku kena dakwah dia orang. Aku kena ajak dia orang pergi surau. Macam mana dia orang ni, pemuda-pemuda ni terbabit dengan benda-benda yang tak baik agar mereka boleh nanti inilah bakal-bakal imam, bakal-bakal tok siap, bakal-bakal tukang azan di tempat kita. Kita kena dakwah, kita kena ajak dia orang. Inilah saja AJK surau, AJK masjid, tuan-tuan. Bukan nama je ada, tuan-tuan. Lepas tu orang jadi ketua ni susah. Jadi bapak, tak payah bapak. Aku bagi contoh yang paling besar dalam kampung. Dalam kampung ni, jika Ketua Menggulu, dia dilantik menjadi ketua kampung. Bila menjadi ketua kampung, khalifah dalam kampung ni. Bila dalam kampung ni, seorang sahaja tak sembahyang, dia akan didakwa oleh Allah di padang mahsyar. Kalau tak sembahyang, kalau tak makan, tak datang surau, kalau dia sendiri tak datang, mampu tak buka. Tuan-tuan tengok, khalifah negara, Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa kerja dia malam-malam? Kerja dia malam-malam, dia ronda kampung, dia ronda bandar, cari orang susah, cari orang tak makan, cari dia ketua, dia akan didakwa, tuan-tuan. Bukan senang. Lepas tu janganlah berebut jadi ketua, tuan-tuan, susah. Anak rakyat dah masuk syurga, ketua tak masuk lagi. Anak isteri dah masuk syurga, bapak tak masuk lagi. Dengar ni, tak masuk lagi, sama aku, tak masuk lagi, dia tak masuk lagi. Anak bini dah masuk lah. Dia panggil, bini panggil kita kat dunia, panggil kita baby kan. Baby, ayang kat syurga ni. Baby kenapa lambat baby? Itulah, baby sibuk je dengan dunia. Tak sibuk tak sibuk dengan Allah. Entah dengar ni baby dengan sayang baby marah panggil bab. Baby. Lepas tu marah ni daripada iblis. Bila bini kita marah, tuan-tuan, bila bini kita marah, ini satu formula. Tuan-tuan kena ada, suami kena ada ilmu ni, tuan-tuan. Itu penting tuan-tuan ilmu. Bila bini kita marah atau suami kita marah, tuan-tuan macam mana sekarang, tuan-tuan kena peluk dia kuat-kuat dan sapu kat belakang ni. Sebab kat tengah-tengah ni tempatnya berhimpunnya, tempatnya landingnya jin kafir. Ni tengah-tengah budak belikat ni. Peluk, sapu, baca selawat. Hebat macam mana tengah marah, dia akan habis terus. Ni kelebihan, tuan-tuan. Ni formula suami isteri. Aku ubah aku itu tuan-tuan. Tuan-tuan ingat bini aku tak marah? Marah. Bini ustaz lagi lain marah dia, tuan-tuan. Bini imam lagi lain marah, tuan-tuan. Semua marah ni adalah daripada iblis, tuan-tuan. Tapi ingatlah sebab tu bila suami ni, bukan bila isteri tu marah, isteri buat tak elok, suami nak marah nak tu pasal tak boleh. Sebab orang perempuan ni dia jadi bertulang yang bengkok. Bila jadi tulang yang bengkok, suami ni meluruskan dia. Macam mana cara nak lurus dia? Dengan agama. Tuan-tuan,
Manusia bangun daripada kubur, mereka berhimpun daripada mahsyar. Itu berhimpun daripada mahsyar 1000 tahun. 1000 tahun. Siapa datang malam ni beruntung, dia dapat ilmu macam-macam malam ni. Tuan-tuan, ya. Lepas tu ilmu ni dia ada dua. Satu ilmu kasbi, satu ilmu laduni. Apa ilmu kasbi? Apa ilmu kasbi? Kasbi. Aku tanya, aku jawab. Aku tanya, aku jawab. Apa ilmu kasbi? Dah belajar lama. Kan aku cakap dah batuk lah, mak. Dah batuk lah. Dah berapa minit dah? 20 minit? 40 minit. Kan dah batuk lah. Tuan-tuan, ya? Ilmu kasbi ni, ilmu yang dia menuntut ilmu daripada guru. Ni ilmu kasbi. Ilmu laduni ni, dia belajar dengan tok guru. Kadang-kadang dia tak faham. Ya? Allah bagi ilmu laduni. Tuan-tuan, ya? Lepas tu, nak menuntut ilmu ni kena ada guru. Tuan-tuan, ya? Lepas tu, belajar ni dia ada 7 mim. Tapi aku tak pegang bab 7 mim. Tuan-tuan, ya? Yang ahli penuntut ilmu. Lepas tu, belajar ni jangan putus asa. Ya? Tuan-tuan, belajar jangan putus asa. Mereka bangun daripada kubur, mereka berdiri. Mereka tak berdiri ni. Mereka bangun daripada kubur, ada setengah manusia, dia kata apa? Cilakalah kami. Cilakalah kami. Cilaka ni maknanya rugi. Tuan-tuan, ya. Cilakalah kami. Cilakalah kami. Siapa bangun dengan kami? Ya. Mereka berdiri. Mereka berdiri dulu. Dah berdiri, mereka berjalan di padang mahsyar, berhimpun. Kita semua akan pergi sana. Ya. Kau siapalah, ya. Kau abang lion ke, kau abang tiger, kau tetap ke sana. Tuan-tuan. Ya, engkau siapa lah, tuan-tuan, ya. Engkau abang Hamzah ke, engkau abang Abdullah ke, abang Hanafi, tetap ke sana, tuan-tuan. Ingat dah, ya. Kena pergi di padang mahsyar, tuan-tuan. Tapi akhir zaman kita buka sini. Manusia ni padang mahsyar, mereka berbentuk berkepala balik bayar. Siapa dia ni? Ya, ni banyak berlaku sekarang ni benda ni. Banyak berlaku. Lepas tu aku berhenti, ya. Banyak berlaku sekarang ni, ya. Itu yang tadi aku sebut abang Hanafi tadi, ya. Sebab apa? Siapa nanti di padang mahsyar dekat dunia ni, dia ada viralkan video abang Hanafi, ya. Video abang Hanafi ke, abang Abdullah, abang siapa, ya. Mereka bangun daripada kubur, kepala apa? Ada dalam kitab, ya. Hati-hati lah kalau dia tertengok video tu lain. Sebab itu ulama-ulama ni, ulama-ulama tasawuf, ya, lepas tu hukum baca surat khabar ni, dia hukumnya harus. Tapi bila dalam surat khabar ni, dalam cerita ni, ada sangkut paut cerita orang. Contoh suami isteri bercerai, orang ni bergaduh. Nanti orang ni akan sangkut paut di padang mahsyar, dia akan menjadi saksi di padang mahsyar. Tuan-tuan, itu susah, ya. Tu orang tasawuf ni, dia suka asing diri. Asing diri ni dia uzlah, ya. Dia tidak mahu sangkut paut, benda ni susah, faham, tuan-tuan, ya. Mereka bangun daripada kubur. Dah bangun daripada kubur, mereka pergi di padang mahsyar. Ada 3 golongan. Satu golongan mereka pergi menggunakan kasut. Kaki dia ada kasut, ya. Maksudnya mereka tidak berkaki ayam. Tak. Mereka berkasut dan mereka menunggang kenderaan. Ni adalah hadis sahih. Itu yang Ummul Mukminin tanya dengan baginda, ya Rasulullah, manusia di padang mahsyar macam mana mereka, dan adakah mereka telanjang? Tuan-tuan, ya. Itu kata Rasulullah, mereka tak telanjang. Ada yang telanjang, ada yang tak telanjang. Umatku ada yang tak telanjang di padang mahsyar, tuan-tuan, ya. Ada yang tak telanjang. Siapa dia? Yang mereka masih hidup kat dunia, mereka sebelum mati bagi orang baju, bagi orang pakaian, bagi orang duit, tolong orang banjir ke, tak kira rumah tabakar ke, tolong sekolah-sekolah hafiz ke, dia tolong orang di dalam kesusahan. Tapi kena ingat, bagi orang baju, jangan bagi spender dah koyak. Dia tak ada, hantar seluar sekolah-sekolah pondok, zip dah tak boleh zip lah. Budak pakai ustaz, burung terkeluar, ustaz, burung terkeluar. Ni hantar baju dah, dia dah tak andak hantar ke orang. Tuan, spender, kata spender pun dia hantar spender, dah berlubang depan. Allahu akbar, ya. Teruk punya manusia, dia dah tak andak pun nak bagi ke orang. Tuan, ya. Nak bagi ke orang ni kena baik-baik lah. Tuan, kena baik-baik. Ada orang bagi aku kereta bagi dah kemek, start Allah, pakai 3 hari jahanam lah kereta sana. Kau nak bagi kita baik-baik lah. Oh, nak bagi, nak saham kita mengalir, ni sedekatun wa jariyah, sedekah yang mengalir, jariah tu mengalir, kena baik-baik lah, tuan-tuan.
Ni tak ada Allah dah tak elok pun nak bagi kat orang. Kita dah tak suka, tuan-tuan tu ingat tu, nak bagi kat orang ni baik-baik, tuan-tuan Yang satu lagi, mereka berkasut. Satu lagi, mereka tidak berkasut di padang mahsyar. Bila bangun daripada kubur, pergi padang mahsyar, tak ada kasut. Siapa dia? Bagi umat Nabi Muhammad SAW yang dia suka buat dosa besar. Yang menaik kenderaan ni bagi sebenar-benar mukmin. Satu pendapat mengatakan mereka menunggang binatang korban dan binatang akikah. Entah, selalulah berkorban, selalu berakikah. Sebanyak mana bulu korban, bulu akikah, sebanyak itulah pahala kita. Entah, ni tak ada ambil daging korban ni saja ni. Beratur. Masa nak kau ada hari raya korban, tengok orang beratur, buat kupon. Datang masjid tak pernah. Sembahyang jemaah tak mahu. Tolong AJK suruh kemes kawasan tak mahu. Dia tahu nak datang ambil daging korban, orang macam ni bagi taik lembu tuan-tuan. Engkau lah tak datang surah, mengaji tak mahu, main jemaah tak mahu, engkau ambil taik taik ni untuk kau. Faham binatang korban kita belajar kita tasawuf, dia menangis apabila dia dimakan oleh orang-orang yang melanggar hukum Allah. Nangis dia, Yang satu lagi, mereka pergi bangun daripada kubur, jalan daripada mahsyar menggunakan muka-muka mereka. Siapa dia? Bagi orang-orang yang kufar, orang kafir. Itu yang sahabat tanya, macam mana ya Rasulullah mereka nak berjalan muka di bawah kaki di atas? Apa kata Rasulullah SAW? Tidak mustahil bagi Allah kamu sekarang boleh berjalan kaki di bawah muka di atas, dan akan berlaku nanti manusia berjalan muka di bawah kaki di atas. Jangan lawan perintah Allah. Tengok tuan-tuan, Allah bagi air, manusia dah susah. Tuan-tuan, benda ni akan berlaku dalam hadis apa? Satu hari dunia ni tak ada air. Satu hari dunia ni akan banjir satu dunia. Satu hari dunia ni duit banyak. Sekarang duit banyak. Tuan-tuan tengok duit banyak. Tapi satu hari Allah akan angkat keberkatan bumi. Beras tak ada, gandum tak ada, semua tak ada. Tapi manusia banyak duit. Duit banyak, tapi tak boleh buat apa. Satu hari, tunggulah. Tuan-tuan, tak boleh. Tanam jagung tak berfungsi. Tanam beras, padi tak berfungsi. Tanam semua, ubi tak berfungsi. Allah angkat keberkatan bumi pada ketika itu. Tuan-tuan. Dah dekat dah, masih dah dekat. Wallahu alam, tak tahu bila. Tak tahu bila. Baiklah, baru start tuan-tuan. Kita ambil satu dekat sejam tu kan? Dekat sejam tuan-tuan, sebab pembayaran sejam macam ni tuan-tuan. Ustaz minta duit, tak minta duit. Tuan-tuan bagi, aku ambil. Tak bagi, aku tak ambil. Tapi kalau tak bagi, aku mark surah tu tuan-tuan. Mereka dihalau dengan bentuk rupa kera. Bangun daripada kubur, bentuk rupa kera. Kerana mereka adalah orang-orang yang ahli memfitnah sesama manusia. Dulu aku mengaji Tok Guru macam tu lah. Dengar ni, sembahyang itu tak boleh tinggal. Tiba-tiba nak murid tidur. Hai! Aduh, masa aku belajar tu, Tok Guru kakang, ke sini ada batang ubi. Tidur. Mayang tidur, mengaji tidur. Betul punya orang. Hafal hadis. Ajar hadis, ajar doa atas arwah tak dapat. Tok Guru aku dulu, contoh sekarang ni belajar, sekarang dan belajar, dia baca 3 kali. Anak murid kot lah. Tiap-tiap kali baca, seorang-seorang baca. Orang dulu otak cerdik. Orang dulu hati terang. Orang dulu. Dah Tok Guru baca, dapat. Yang tak dapat, kau berdiri kat luar, kau ambil kitab, kau sampai dapat, betul kau masuk. Orang dulu otak cerdik kan? Orang dulu hati terang. Orang dulu hati terang. Orang dulu badan sihat, mandi air perigi. Kita sekarang mandi air klorin. Orang dulu badan sihat, tuan-tuan. Orang dulu jamban semua kat luar. Kita jamban dalam rumah. Jamban tu tempat siapa jamban? Tempat jin. Tempat iblis jamban tu. Lepas tu ulama tak bagi lama jamban. Tu tadi aku nak berak, nak kencing, penuh jamban. Lalu aku cakap, ni berak ke isap rokok ni? Lama sekali dalam jamban. Mamak tu kedua, selamba aku tegur. Kau berak, lama berak ke lama rokok? Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dalam surah Al-Baqarah.
Dan fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Dan itu sekarang ni, aku cakap tadi, siapa yang pernah viralkan video Abang Hanafi ke, Abang Abdullah, tak kira abang siapa, sikat tepi ke, sikat tengah, nanti di padang mahsyar mereka akan didakwa oleh Allah. Ingat, ni bukan cerita dongeng dalam Al-Quran. Itu netizen tu, ya, kau suka maki orang, kau hina orang, sekarang tak apa lah. Kau bangun daripada kubur, berbadan manusia, berkepala kera. Ni ahli yang suka fitnah orang. Itu bangun daripada kubur, orang tanya, Syekh, ya, itu bila dia tak kenal, dia tanya, man anta, siapa awak ni? Ana kirdun. Tahu kirdun? Tahu apa kirdun? Kera. Mereka tu dia tanya, kenapa kepala kau jadi kepala kera? Hidup aku kat dunia ni suka fitnah orang, mengadu domba, suka mengumpat, duk viral gambar orang dalam media sosial. Dekat dunia tak ada apa lah. Itu yang bila orang mati, tuan-tuan, ya. Bila kita jadi jenazah, ni kiam. Tu semayang ni, ya. Tengok orang mati jadi jenazah, dia sama kiam, ya. Kiam. Nanti bila masuk dalam kubur, kepala tengok kiblat. Cium tanah. Ya. Itu aulanya kalau suami isteri, elok siapa mati dulu? Nak tanya dia ni, kau dah kahwin dah belum? Tanya orang yang belum kahwin. Ya, tanya orang dah kahwin kan, kalau tak, bini ada belakang, marah bini dia, kan? Tanya orang belum kahwin. Suami isteri, elok siapa mati dulu? Suami, pandai. Ini pandai, bagus ni. Suami mati dulu, bini lah mati dulu. Suami mati dulu. Ya, tak apa lah. Kurang-kurang dia jawab. Kenapa elok bini mati dulu? Ya, bila bini mati dulu, bini ni untung. Suami yang mandikan dia, suami yang kapankan dia, suami jadi imam solat jenazah. Nampak? Suami yang baca talqin, suami yang turunkan jenazahnya di liang lahat. Tuan-tuan buka dalam kitab bab tentang keranda. Sini ada orang tukang mandi, ada orang tukang gali kubur ada? Ada? Mana? Orang tukang gali kubur datang tak? Kat sini datang mana ni? Datang tak? Ya, gali je kubur tapi tak datang. Kena tahu kenapa orang jenazah ni, kenapa bila orang mati buat keranda. Kena belajar. Faham ya? Ini yang berlaku pada zaman Nabi, pada zaman Sayyidina Ali karamallahu wajha. Fatimah Zahra, dia pesan dengan kawan dia, kata dia apa? Nanti bila aku nak mati, bila aku dah mati, tolong buat keranda. Nanti bila dah masuk jenazah aku dalam keranda, kenapa? Dia orang kata biarlah jenazah aku masuk dalam keranda. Aku tak mau badan aku ni, tubuh aku ni, walaupun aku dah mati, dah wafat, tubuh aku ni dia pegang oleh lelaki-lelaki yang bukan mahram ke atas aku. Tu tujuan buat keranda. Bukan buat saja. Ya, untung kalau bini mati dulu. Ya. Tapi kalau doa bini mati dulu tak boleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mati kena bini aku ni, ya Allah. Nak kahwin lagi pun tak dapat, susah pun nak mati kan cepat. Tak boleh, haram. Tak boleh. Doa orang mati tak boleh, doa orang sakit tak boleh, doa orang dapat musibah tak boleh. Tuan-tuan, itu tentang iblis pula. Kalau kita marah iblis tak boleh. Cilaka iblis, bodoh je ni, kita maki dia. Ni yang berlaku pada zaman Nabi. Rasulullah beritahu orang sahabat, engkau maki syaitan, engkau maki jin, dia makin lama makin besar sebesar rumah. Sebab tu jin ni jangan kita maki-maki dia. Bukan maki, cabar pun jangan. Tuan-tuan berani cabar mana ni? Cabar. Mana jin mana? Aku tak takut kau. Aku tiger lah. Kau maki lah. Tengok dia datang dengan kumpulan dia 3 line. Pap datang. Tengok. Jin tak ada cabar. Dia cabar. Adik aku mahir buat pengubatan ruqyah. Nama dia dah aku tak sebut nama dia. Orang tu raya, jembalang, setan, apa setan. Itu dulu kami mengubat, dia dulu mengubat orang, panggil datang ubat kat madrasah. Tapi sejak tu kami tak benarkan dah. Nak ubat pergi keluar ke rumah orang. Bila ngubat orang, jin-jin ni tinggal kat atas pondok, atas bomo asrama, duduk atas tu tengok. Tuan-tuan, tengok. Main tuan-tuan, jin.
Satu lagi betul berhenti. Ya, ingat tu, jangan fitnah orang. Ya, jangan suka barirkan orang. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah cukup, tuan-tuan, ya. Cukup. Ya. Sembahyang cukup, ya, baca Quran cukup, zikir bagus. Bagus dah. Tapi hubungan dengan manusia ni kita ada tak betul. Susah daripada masyarakat. Hubungan manusia bagus tak? Bagus. Jiran banjir tolong orang, ya. Semua bagus, belanja orang ni kena makan, bagus. Tapi dengan Allah banyak tak selesai. Tak puasanya, buka auratnya, tak semayang, tak boleh. Tak boleh benar. Maksudnya jaga hubungan betul-betul dengan Allah, jaga hubungan betul-betul dengan manusia. Tuan-tuan, ya. Satu lagi betul berhenti, ya. Tak tahu lagi nanti bulan depan tak datang tak tidak. Ya, atau nanti aku datang, ustaz, kawan kita yang sandar kat dinding tu tak ada dah. Kenapa? Gimana? Alah, tak ada dah, dah kembali ke alam barzakh. Mana tempat aku mengajar, tuan-tuan? Aku tanya AJK, mana tu ada haji yang duduk depan mana? Yang mana yang sandar dinding? Tak ada dah. Tak ada dah, ustaz. Baru minggu lepas meninggal. Jangan takutlah mati. Mati yang takut, tuan-tuan. Mati ni jasad je. Kalau bagi orang yang beriman, seperti dia tidur dalam kubur, tidur kat rumah tidur. Bangunnya, dia tidur isyak, bangun subuh. Itu dia bangun daripada kubur, dia tanya dengan malaikat, wahai malaikat Allah, hari ni hari apa? Hari apa? Dalam ni ada hari apa? Hari apa? Ini buku alam akhirat, tuan-tuan, hari apa? Hari apa? Kata malaikat, hari ini hari pembalasan, hari perhitungan, hari perhimpunan manusia di padang mahsyar. Jika dia orang baik, tempat dia dalam syurga Allah. Jika dia orang yang melanggar perintah Allah, tempat dalam api neraka Allah. Sebab itu dia pada mahsyar, dia ada 120 pembarisan. 80 pembarisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 120, 80 pembarisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 40 pembarisan umat Nabi terdahulu. Itu tandanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ramai. Tuan-tuan, ya. Itu minta macam dalam beriman, tuan-tuan, ya. Bila satu lagi, betul dah, berhenti lah, benda last, ya. Jangan takutlah mati. Nak tak nak pasti mati, ya. Kadang orang cakap duit tak buat mati. Siapa kata duit tak buat mati? Siapa kata duit tak buat mati? Duit bawa mati. Jika duit tu selalu pada jalan akhirat. Ni duit yang ikut kita sampai negeri akhirat. Duit yang tak buat mati ni, maksudnya duit yang tak buat mati ni bila kita urusan dunia. Kadang orang kata, buat apa dunia? Dunia akan bawa ke akhirat bila dia selalu pada akhirat. Ni dunia ni. Kalau tak mau dunia, sembahyang telanjang lah. Ni telefon ni dunia telefon ni. Tapi dia selalu pada jalan-jalan akhirat. Kena faham? Ya, atau kereta atau motor tu dunia. Zaman Nabi, unta. Faham? Mana ada zaman kita nak naik unta sekarang? Faham? Bid'ah, semua bid'ah. Doa, bid'ah. Baca Yasin Jumaat, bid'ah. Baca lagi yang kubur, bid'ah. Banyak bid'ah kau. Banyak masangin kau, ya. Orang ni dia belum kena ni, kan, ya. Depan aku memang kau kena kau. Aku ombak tu bagi. Kadang orang lepas semayang dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sambung muka, bid'ah. Lepas semayang, bermulanya takbiratul ihram, halal di luar semayang, haram. Tengok ni haram tak boleh buat lah. Bercakap, isap rokok ke apa, bercembang, main TikTok ke apa, luar semayang tu boleh lah. Dalam semayang, Allahu Akbar, bermula takbiratul ihram, dah tak boleh lah. Penutup bagi semayang, apa dia? Bagi salam. Dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sapu muka, boleh tak? Boleh tak? Bukan sapu muka, pergi basuh motor Pak Imam pun boleh. Sebab dah habis semayang dah. Dah selesai. Dalam semayang tak boleh buat. Tapi tengok, dalam semayang asalnya tak boleh buat. Dia boleh buat bila ada maslahat tujuan. Itu pun jangan sampai membatalkan solatnya. Itu tu faham? Ya, itu bila kita dalam semayang ingus keluar. Lap. Itu pentingnya kain rida, ambil kain lap. Ya. Bukan ingus ada tembok, bukan. Masuk ke poket orang, masuk ke mulut orang nanti, tuan-tuan. Tu guna ilmu dalam solat, tuan-tuan. Takkan kita Nabi ada meleleh masuk mulut?
Lap lah. Ada benda makan, ludah pokek. Bukan pokek kawan sebelah. Ngaji sungguh lah. Tu untungnya untuk ilmu. Betul, orang perempuan semayang bukan wajib pakai telekung, wajib tutup aurat. Perempuan keluar rumah bukan wajib pakai tudung. Perempuan keluar rumah wajib tutup auratnya, bukan wajib pakai tudung. Faham? Satu lagi betul lah, berhenti. Dan mereka pula bangun daripada kubur, mereka dihalau dengan bentuk rupa balik bayar. Iaitu mereka adalah yang ahli makan benda haram, makan duit rasuah, makan duit rakyat, makan duit anak yatim, makan duit masjid, makan benda duit haram, makan duit toto, duit nombor ekor, tuan, makan duit pejabat, maksudnya tipu majikan. Dia masuk pejabat pukul 10, masuk pejabat pukul, masuk pejabat pukul 8, tapi dia masuk pukul 10, dia tipu pansikat kawan dan pansikat kan, tipu majikan, pergi outstation urusan kerja, tulis dalam minyak padahal 100 je, dia claim tipu, tulis itu 200, yang 100 itu haram. Mereka bangun daripada kubur berkepala balik bayar, baby. Tu dia tanya, kenapa kepala kau ni balik bayar, baby? Dia bunyi haram, makan haram. Ini di padang mahsyar, tuan, di padang mahsyar. Mereka tak boleh buat apa, tuan, Lepas tu bertaubatlah sebelum kita mati. Lepas tu setiap malam, lepas ni berhenti, setiap malam isteri ni sebelum tidur minta maaf lah dengan suami. Suami pun sebelum tidur minta maaf lah dengan isteri. Kita takut tidur-tidur tak bangun dah. Isteri minta maaf lah. Baby, ayang minta maaf. Bimbang daripada pagi tadi sampai ni malam ni ada buat salah dengan baby, ada buat air tak sedap, masak tak sedap, ada menyinggung hati baby, maafkan ayang. Baby berkata, ya, baby maafkan. Baby sayang ayang. Tidur, dah tidur sampailah pagi. Ini tak ada selamba masuk bilik, bagi salam tidak apa tidak, masuk relax betul, telefon. Tak jawab. Buka gigi tak jawab. Dia main telefon ni main telefon. Suami tengok, suami nak makan ubat kuat. Lepas tengok gigi, dah hilang feel tak dia. Gigi yang nak buka, nak tidur, jangan buka-buka. Nak buka bila suami dah tidur, buka-buka. Selagi suami ni yang belum tidur, jangan buka gigi. Pakai gigi, tak ada mati, pakai gigi palsu. Tapi ingat, bila orang ni mati, meninggalnya Fulan, anak si Fulan, kena buka giginya. Tapi apabila melekat, susah nak buka, kata ulama tak payahlah buka, kerana menyakiti bagi jenazah. Tuan-tuan, wallahu alam, cukup sampai ke sini tuan-tuan, baru sikit je, InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Kasur kejang, siapa dah habis, tuan-tuan boleh ambil kat luar. Banyak sangat kelebihan kasur kejang. Tuan sapu sini, hidu dia. Dia mencerdikkan akal, menenangkan jiwa. Ada tentera, dia selalu hidu, dia walaupun tentera, dia darah gemuruh. Dia hidu, dia hilang darah gemuruh. Ini kelebihan kasur kejang. Siapa suka menghidu, dia jadi orang berani. Berani ni bukan macam mana, maksud dia tak takut dengan benda-benda yang menyusahkan bagi dia. Kalau orang menuntut ilmu ni lagi dia kena hidu kuat, kena selalu menghidu. Lagi satu, kena COVID ni, kalau ahli keluarga dia kena COVID ke apa, selalu dia hidu. Bila orang kena COVID, dia tak ada bau. Tak ada bau. Akak ipar dia ni, anak aku ni, akak ipar dia kena COVID. Hidu kasur kejang 3 hari. Dia mula tak dapat hidu, bagi hidu, bila dia kasur kejang, dia dapat bau balik. Ini kelebihan kasur kejang. Dalam hadis sebut, di antara minyak yang Nabi suka pakai. Di antara minyak yang jin kafir tak suka. Tuan-tuan tak percaya, masa dah air spray rumah. Cicak tak ada rumah. Sebab cicak ni tunggangan jin, tuan-tuan, kelebihan kasur kejang, suka hidup, boleh buat mandi. Ada hamba Allah di Kuala Lumpur, tapi rahsia nama dia. Kawan ni bila lalu macam berbangkai badan, macam berbangkai. Padahal dia mandi dengan sempu dah. Dia kata, ustaz saya usaha, cubalah. Saya ambil kasur kejang, dia taruh dalam air, buat bilah badan. Ustaz dah tak bau dah, badan kawan saya macam berbangkai, tak bau lah. Nampak kelebihan kasur kejang tuan-tuan. Kena ada dalam bukit, sentiasa dalam bukit. Tambah sekarang tengah COVID ni, orang nak salam takut mati. Salam takut mati. Tombol tak mati.
Salam mati, ya. Ya. Salam takut kena virus, tumbuk tak kena virus. Ini tumbuk tak ada kena virus kan? Salam Nabi suruh, tumbuk Nabi tak suruh. Faham? Ya. Ada dalam kitab Al-Azkar daripada Ibnu Hibban, kata Rasulullah, iaitu kabilah daripada Yaman datang bumi Madinah. Kata Rasulullah, salamlah kamu bersalam, kamu dalam rahmat, ya, dalam keampunan. Kamu lepas, kamu dalam keampunan. Ini kelebihan orang bersalam. Tuan, ya. Jangan kita berpegang selain Allah boleh menyusahkan. Yang boleh menyusahkan kita, yang boleh menyenangkan kita, Allahu Ahad. Tuan-tuan, ya. Siapa berpegang manusia, berpegang selain Tuhan boleh menyusahkan, itu yang dia mendapatkan, dia dapat virus dan dapat susah. Siapa berpegang Allah saja yang boleh bagi susah, Allah saja yang boleh bagi senang, orang ni orang yang ma'rifatullah, tuan-tuan. Ya, itu yang sembahyang Allahu Akbar. Ya, Allah yang maha besar, selain Allah tak besar. Ada ubat mata pun ada. Tuan tengok sini, aku tak ada pakai cermin mata, umur dah 50 tahun. Yang tadi ni anak aku, bukan cucu aku, ni anak aku. Kadang orang cakap ni cucu aku, cantik kau, ni anak aku. Anak aku 12 orang, ada seorang lari kat rumah umur 6 bulan. Tuan-tuan, ya, walaupun sibuk berdakwah Hulu Kili, besok nak pergi ke Pulau Pinang, balik pada Pulau Pinang nak pergi ke Kemaman. Jarang ada rumah, tapi alhamdulillah anak 12 juga, tuan-tuan, ya. Kalau selalu ada rumah, Allahu Rabbih mau 40, tuan-tuan, ya. Ni ubat mata ruqyah Ramadan tuan titik ya. Ni tak ada jual di farmasi, tak ada jual kedai ubat. Titik, dah ada baca surah Al-Fatihah 1000 kali, dah ayat-ayat ruqyah. Titik kat mata, titik kat telinga, titik kat hidung, semua boleh titik. Ya, kalau anak ni suruh titik atas lidah, bawah lidah. Tuan-tuan, ya, ni banyak kelebihannya. Kalau ada kayap kudih, tuan-tuan titik. Ni air Zam-Zam asli, tak ada campur pengawet apa-apa. Kami masuk ayat Quran je, ya. Ayat Quran, tuan-tuan. Ada kat luar, boleh ambil seorang satu, boleh ambil apa tu, saudak ada, madu lebah ada, membeli sambil membantu madrasah kami. Tu ada tabung madrasah, infaklah dalam tu, tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan kita semua dalam redha Allah, dalam keampunan Allah, dan minta maaf banyak-banyak seandainya terkasar bahasa, ada membuat tuan-tuan kecil hati, ayat Quran ada salah, hadis ada salah, hukum Allah ada tersasar. Minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.